Assalamualaikum semua. Okey, saya Ainun Kamalia binti Kamarul Zaman. Untuk tugasan ini, saya memilih sistem pendidikan di Australia. Okey, seperti yang kita ketahui lah, kangaroo merupakan simbolik untuk negara Australia. Okey. Sebelum kita pergi lanjut lagi, kita lihat dulu sejarah Australia. Okey, Australia sebelum abad ke-20 dan Australia abad ke-20. Jadi, pemastautin Australia dikenali sebagai Aborigin Australia. Jadi, pada abad ke-16, Eropah telah menjelajah Australia. Diikuti pula dengan Belanda dan disusuli oleh orang laut Inggeris William Dampier. Okey. Pelbagai perjuangan untuk menentang alam pemerintahan dan budaya dan legenda Ausis Battler telah dibentuk oleh orang Australia. Okey, pada tahun 1850-an, lombok emas telah dijumpai oleh penjajah yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Apabila lombok emas telah dijumpai, jadi ia secara tak langsung mengubah struktur sosial penduduk di Australia dan seterusnya diikuti dengan perkembangan pertanian. Okey, pada Australia dalam abad ke-20, akibat Perang Dunia Pertama, sumber rezeki penduduk Australia merosot. Ramai penduduk yang menganggur, taraf kemiskinan mereka meningkat. Dan selepas Perang Dunia Kedua, Australia semakin pulih apabila dibantu oleh Amerika Syarikat. Jadi dalam abad ke-20 juga sistem pemerintahan di Australia berdasarkan pada sistem Westminster, iaitu 3 peringkat pemerintahan, iaitu peringkat persekutuan, peringkat negeri dan lokal. Okey, dari semasa ke semasa, selain daripada aspek ekonomi dan politik, Australia juga turut menyoroti seni kebudayaan. Maknanya Australia semakin berkembang lah. Okey, seterusnya mari kita lihat berkenaan dengan pendidikan pula. Pendidikan di Australia. Tujuan pendidikan di Australia ni, di peringkat sekolah, tujuannya untuk memberi penekanan kepada perkembangan potensi pelajar sebaik mungkin. Dia lebih mementing kepada potensi pelajar lah, perkembangan potensi pelajar. Okey, peringkat tinggi pula, ia bertujuan untuk memberi penekanan kepada kepentingan ekonomi yang berakar umbi daripada pencapaian pendidikan. Maknanya di sini dia bermula daripada pendidikan, pencapaian pendidikan yang menjurus kepada perkembangan ekonomi. Okey, secara keseluruhannya, tujuan umum sistem pendidikan di Australia ni ditetapkan dalam Perlembagaan Pendidikan Negara dan juga institusi pendidikan lain. Okey. Terdapat 3 lapis pendidikan di Australia, sistem pendidikan di Australia, iaitu dikenali sebagai model 3 lapis yang bermula daripada peringkat bawah, iaitu peringkat dasar, kedua peringkat menengah dan ketiga peringkat tinggi. Okey, kita lihat dulu peringkat dasar, iaitu peringkat pendidikan rendah.
kita dah lihat sedikit sebanyak sorotan berkenaan dengan pendidikan peringkat rendah. Apa aktivitinya di sekolah, daripada pagi sampai ke petang. Seterusnya kita lihatlah perincian berkenaan dengan pendidikan dasar, iaitu peringkat sekolah rendah. Pentadbiran prasekolah, maknanya peringkat dasar ni, pendidikan dasar ni dia bermula daripada prasekolah. Jadi pentadbiran prasekolah mempunyai satu standard, ada peruntukan serta kurikulumnya, kerana kebanyakannya dikelola oleh badan-badan swasta. Jadi kanak-kanak yang berusia 5 tahun dan ke atas diwajibkan untuk masuk persekolahan bermula daripada prasekolah. Manakala kanak-kanak yang berada di bawah 5 tahun dimasukkan ke program prasekolah yang diselenggara atas dasar sukarela ataupun mana-mana badan swasta lah. Jadi peringkat prasekolah di Australia ni kebanyakannya berada di satu pentadbiran dengan sekolah rendah, walaupun ada yang lokasi sekolahnya terpisah. Maknanya sekolah prasekolah tu tidak berada dalam sekolah rendah berkenaan, tapi dia berada di bawah satu pentadbiran yang samalah. Kelulusan prasekolah menjadi prasyarat utama untuk murid masuk ke sekolah rendah. Jadi maknanya di sini kalau sekiranya murid tidak tidak lulus di peringkat prasekolah, jadi murid berkenaan tidak boleh melanjutkan ke peringkat ke sekolah rendah. Pendidikan dasar 6 tahun, dia ada tempat-tempat juga ya. Ada tempat-tempat seperti New South Wales, Victoria, Tasmania, Australia Capital Territory tu mengamalkan pendidikan dasar 6 tahun. Manakala kawasan South Australia, Northern Territory, Queensland, Western Australia, pendidikan dasarnya 7 tahun. Ini peringkat menengah pula ya. Kita pergi kepada peringkat menengah, pendidikan menengah. Dikenali sebagai secondary education di Australia. Tempoh persekolahannya dalam 5 hingga 6 tahun. Itu adalah bahagian pendidikan 5 tahun, iaitu South Australia, Northern Territory, Queensland, Western Australia. Jadi peringkat pendidikan sekolah menengah ni adalah untuk semua pelajar. Sekolah kerajaan menawarkan pendidikan secara percuma, namun waris perlu membayar caruman dan sumbangan sahaja secara sukarela. Bagi sekolah swasta, yuran pengajian ni ditanggung sepenuhnya oleh waris lah. Itu sekolah menengah. Dan kita pergi pula kepada pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan tinggi ni dia pertama pengajian 11 tahun di peringkat sekolah menengah dan rendah dan menengah. Jadi dia sambung pengajiannya ke peringkat lebih tinggi lah. Ada bidang pengajian tinggi di Australia, iaitu sejarah sarjana ataupun pasca sarjana. Di samping itu juga aliran kemahiran turut disediakan untuk latihan, untuk kebanyakan bahagian kemahiran ni keluarannya akan lebih tertumpu kepada bidang teknisian lah, dan engineering. Saya membuat juga sorotan berkenaan daripada kajian-kajian lepas. Melalui kajian pendidikan dan nilai kajian oleh Berkat Personal Lese pada 2016, pendidikan dan nilai budaya, iaitu dia membuat perbandingan Indonesia dan Australia, USA dan Jepan. Jadi dapatan penyelidik di dalam kajiannya yang mendapati pendidikan di Australia mengamalkan pendidikan multicultural. Tujuan multicultural adalah
penduduk Australia adalah masyarakat yang manti budaya, kan. Jadi penemuan dan kesedaran kontribusi itu dalam membangun Australia lebih daripada pelbagai latar kebudayaan. Jadi pengertian budaya dengan kajian tingkah laku, kepercayaan dan nilai adalah berkaitan dengan multiculturalism. Jadi di sini juga penyelidik mendapati, kan, dia memperluaskan, Australia memperluaskan kesedaran terhadap penerimaan seseorang yang mempunyai identiti sendiri dalam masyarakat multi budaya di Australia. Okey, kajian Saifullah pada tahun 2014 yang melihat kepada konsep pendidikan Jerman dan Australia. Jadi di sini penyelidik mendapati bahawa pendidikan dasar adalah penting. Dan pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah wajib dan pentinglah untuk semua pelajar bagi meneruskan pengajian yang lebih tinggi. Jadi Australia turut mengamalkan pendidikan berkonsep evaluasi secara eksternal dan internal dalam membentuk kualifikasi siswa dalam pemberian sebarang CJ maupun diploma. Jadi ramai penyelidik juga mendapati ramai pelajar berminat untuk melanjutkan pengajiannya di Australia. Pertama sekali, kerana Australia merupakan negara yang paling maju di dunia, dan kualiti pendidikan dan penelitian yang sangat baik, dan serta pembiayaan pendidikan yang murah berbanding daripada negara lain lah. Okey, secara kesimpulannya, sistem pendidikan di Australia banyak persamaannya dengan sistem pendidikan di Malaysia lah. Contohnya dari segi pendidikan di bawah kerajaan, maknanya kerajaan persekutuan yang menentukan kurikulum di negara tersebut. Okey, pendidikan swasta, dan di bawah pendidikan di bawah swasta pula dari segi peruntukan sama juga dengan Malaysia, iaitu peruntukan pembiayaan ditanggung sendiri. Okey, ada juga mengamal pendidikan rendah, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Okey, seterusnya ini adalah rujukan untuk tugasan ini. Jadi sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua.